ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-18, syukur kepada Allah. Firmanullah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat pemberianku kepadamu. Diriwayatkan oleh Abu Khabbab, berkata Atha, aku bersama Ubaid bin Umair mengunjungi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan berkata kepadanya, ceritakan kepada kami sesuatu yang paling mengagumkan yang bonda lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menangis dan bertanya, apakah yang beliau lakukan yang tidak mengagumkan? Suatu malam, beliau datang kepadaku, yakni dalam giliranku, dan kami tidur di tempat tidurku, hingga tubuh beliau bersentuhan dengan tubuhku. Setelah beberapa waktu, beliau berkata, wahai putri Abu Bakar, izinkan aku bangun untuk beribadat kepada Tuhanku. Aku menjawab, saya begitu senang berdekatan dengan Tuhan, tapi aku mengizinkanmu. Kemudian beliau bangun, pergi ke tempat bekas air dan berwuduk dengan mencucurkan banyak air lalu solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam mulai menangis hingga air matanya menitisi dadanya. Kemudian baginda rokok dan terus menangis, lalu sujud dan terus menangis, lalu mengangkat kepala dan terus menangis. Terus menerus beliau dalam keadaan demikian sampai Bilal bin Rabah datang dan memanggil baginda untuk solat subuh. Aku bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan Tuan menangis sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa Tuan, baik yang dahulu maupun yang kemudian? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah aku mesti menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bagaimana aku tidak menangis sedangkan Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini kepadaku? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi kaum yang berfikir. Hakikat syukur menurut mereka yang telah mencapai kebenaran, yakni para ulama sufi, adalah pengakuan akan anugerah dari sang pemberi anugerah dengan sikap penuh kepasrahan dan sesuai dengan perkataan berikut. Allah Ta'ala bersifat mensyukuri asy-syakur dalam erti menyebol luaskan anugerahnya, bukan dalam erti harfiah, yakni literal. Ini bererti dia memberi ganjaran bagi sikap bersyukur. Kerananya Allah telah menetapkan bahawa balasan bagi sikap bersyukur adalah sikap bersyukur pula, sebagaimana yang dinyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi tindakan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Dikatakan bahawa bersyukurnya Allah adalah pemberian balasan yang melimpah bagi amal yang sedikit. Seperti kata pepatah, seekor binatang dikatakan bersyukur jika ia mencari makanan melebihi jerami yang diberikan padanya. Kita mungkin boleh mengatakan bahawa hakikat bersyukur adalah memuji Ar-Rahman dengan mengingat-ingat anugerah yang telah diberikannya. Jadi bersyukurnya seorang hamba pada Allah Ta'ala adalah penghargaan kepadanya dengan mengingat-ingat anugerahnya kepadanya. Sebaliknya,
Bersyukur Allah Ta'ala pada hambanya adalah dengan mengingati kebaikan kepadanya. Kebaikan si hamba adalah kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kebaikan Allah adalah memberi rahmatnya kepada si hamba dengan menjadikan dia mampu menyatakan syukur kepadanya. Syukur seorang hamba pada hakikatnya meliputi syukur secara lidah maupun penegasan dalam hati atas anugerah dan rahmat Tuhan. Syukur dibahagikan menjadi syukur lidah yang berupa pengakuan atas anugerah dalam darjat kepasrahan, syukurnya tubuh dan anggota-anggota badan, yang berarti mengambil sikap setia dan mengabdi. Dan syukurnya hati dengan mengundurkan diri ke titik syahadah dengan terus menerus melaksanakan penghormatan. Dikatakan bahawa kaum yang terpelajar bersyukur dengan lidah mereka. Kaum pencinta bersyukur dengan perbuatan mereka. Dan kaum arifin, ahli makrifat, bersyukur dengan ketabahan mereka terhadapnya dalam semua keadaan mereka. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Di antara amalan yang paling mulia ialah bersyukur kepada Allah. Kita maklum kalimah ini, kalimah syukur. Kalau dalam bahasa kita, dalam budaya kita, dalam pengamalan kita, syukur maknanya kita tahu ini anugerah Allah. Syukur dengan makna kita terima kasih. Syukur saya makna terima kasih. Syukur dalam makna kita ialah kita menghargai. Menghargai nikmat tersebut. Bila seorang angkat kita nasi, kita terima kasih. Kita hargai. Syukur hari ini ada makanan. Kita menghargai apa yang ada. Manakala lawan kepada syukur, bukannya tidak bersyukur, tetapi kufur. Supaya kita tahu bahayanya tidak bersyukur. Allah sendiri sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur, akan ku tambahkan untuk kamu. Dan sekiranya engkau kufur, azabku amat pedih. Jadi syukur bukan lawannya tidak bersyukur. Syukur lawannya kufur. Para ulama membahagikan kufur itu kepada dua. Satu yang disebut sebagai kufur nikmat. Yang kedua yang disebut sebagai kufur akidah. Kufur juhud. Yang menolak akidah yang benar. Apapun tuan-tuan, dalam kepahaman kita, bahawa kufur itu kalimah besar maknanya. Kalau seorang berkata awak ni kafir, kufur, ia besar, berat. Begitu beratnya orang tidak bersyukur pada Allah. Bila seorang bersyukur, dia mendapat darjat tertinggi. Kerana syukur ini darjat para Nabi. Nabi SAW yang berada pada lidahnya, yang berada pada hatinya, yang berada pada perbuatannya, semuanya syukur pada Allah. Dia bukan datang nikmat baru syukur. Orang macam kita tuan-tuan, datang nikmat baru syukur. Tak datang nikmat senyap menunggu. Sehingga lupa nikmat-nikmat yang dah ada, yang sudah mengelilingi kita, yang sudah kita punyai. Orang macam kita seumpama orang yang dah ada simpanan duit banyak dalam bank. Aset banyak. Seorang datang ulur lagi RM10. Yang ni kita syukur. Alhamdulillah dapat RM10. Walhal yang ada dalam bank, aset dan sebagainya. Maka di situ kekurangan kita. Sebab kita nampak syukur daripada luar. Yang sesuatu yang datang dari luar baru syukur. Para Nabi melihat syukur itu dalam dan luar. Dalam dah ada. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri tidakkah kamu perhatikan? Pada diri kita ni ada segala nikmat. Pada alam cipta Allah ada pelbagai nikmat. Dan dalam diri orang-orang yang berada sekeliling kita ada pelbagai nikmat. Yang banyak. Hampirlah syukur itu sebenarnya menenggelamkan sabar. Kalau orang kata, Ustaz, antara syukur dengan sabar, mana hebat? Mana hebat? Atau mana sebenarnya yang lebih besar? Tuan-tuan, sabar ni, sampai tahap macam mana pun kita degil, kita tetap kena sabar. Kita berbaris beratur, nombor kita nombor last sekali, terpaksa sabar.
Marah-marah pun nombor belakang juga. Akhirnya pilih sabar. Tapi syukur ini bukanlah benda yang bersifat terpaksa. Sabar ini kalau orang tu tidak mau memilih sabar, kelak dia terpaksa juga sabar. Tapi syukur ini boleh dikatakan ada orang langsung tidak bersyukur. Sabar masih ada. Orang tetap akan bersabar walau bagaimanapun. Tapi syukur ini satu pilihan yang cukup luar biasa. Sebab itu para Nabi mempunyai sifat-sifat syukur yang hebat. Walau di sebalik ujian-ujian yang banyak, mereka tidak pernah lekang daripada syukur kepada Allah. Jadi kita lihat apa huraian syukur dalam kesufian kita. Syekh Abdul Karim Imam Al-Qushayri memulakan dengan firman Allah surah Ibrahim. Pada surah yang ke-14, pada ayat yang ke-7. La in syakartum, sekiranya engkau bersyukur, kamu bersyukur, la azidannakum, kami tambah kamu. Allah Ta'ala tak sebut kami tambah nikmat kamu, kami tambah kamu. La azidannakum direct. Dia tak kata la azidan ni'amakum, kami tambah nikmat-nikmat kamu, kami tambah untuk kamu. Yang ni kami merasakan diri kamu ini, kita rasa macam kita dapat banyak. Ya, bukan semestinya tunggu nikmat tu banyak, tapi kita rasa banyak. Orang bagi kita RM10, ya Allah banyaknya. Bila orang tak bersyukur, dia bagi RM1, dia pun dia kata sikitnya RM1. Saya nak RM1,5. Dia marah. Tapi orang yang merasa dalam dirinya bertambah. Walau saya kata beri biskut kering, beri biskut mayat kat dia, alhamdulillah ni pun dah cukup. Kerana syukur itu ialah penambahan dalam diri kita. Rasa lebih dalam diri. Bukan lebih pada benda yang kat tangan. Sebab tu saya katakan kita lihat ramai orang pun dapat banyak tak pernah kata alhamdulillah. Sebab dirinya itu kurang. Bukan hartanya kurang, diri dia kurang. Kurang syukur. Tapi orang yang dalam hatinya ada syukur, dapat sikit pun dia bersyukur. Dan pengarang kita memulakan dengan hadis Nabi SAW yang masyhur. Satu ketika kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam giliran aku. Dalam giliran. Maka Nabi SAW dah bersiap tidur, dah bersama dengan Aisyah, dah bersentuh kulit. Maknanya kata lain, tidur. Tiba-tiba Rasulullah SAW bangun. Dan Nabi kata, izinkan aku beribadat pada Tuhanku. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, aku suka apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka? Selalu kalau kita belajar psikologi perkahwinan, macam mana nak memantapkan hubungan rumah tangga, isteri kena suka apa yang suami suka dan suami kena suka apa yang isteri suka. Kalau tidak, dia berbalah. Si suami dah tahu isteri dia suka pakaian tudung-tudung, maka dia support, dia tolong beli, siap tolong order, maka isteri dia suka. Isteri pula tahu suami dia ni suka makan, maka dia masak itu dan ini, maka suami dia suka. Tetapi kita ni lebih pada suka menyuka dalam bab-bab dunia, hobi, minat. Tapi lihat apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Aisyah tahu Rasulullah SAW cenderung melakukan qiyamul lail. Dan Nabi tak pernah tinggalkan qiyamul lailnya. Maka bila Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, kan Nabi tahu malam tu hak isteri. Nabi meminta izin, bukanlah minta izin untuk setuju atau tak setuju, tetapi menghormati isteri. Kadang-kadang tuan-tuan kita suami, waktu kita minta izin dengan bini kita, bukan nak suruh dia setuju, tapi menghormati dia. Dan kadang-kadang juga isteri, ada waktu isteri bila dia minta sesuatu bukan kerana nak setuju, ada benda yang dia berhak, tetapi untuk apa? Menghormati suami. Contoh, dua isteri lah lebih berhak, dia nak belanja kat mana tak perlu minta izin suami. Tapi kalau dia minta izin lebih baik. Kenapa? Menghargai suami. Dia kata, bang, duit saya nak hantar kat mak kat kampung 500. Padahal kalau suami dia kata tak boleh, dia boleh backing juga. Sebab suami tak boleh menghalang yang hak isteri. Namun kita bercakap tentang menghormati suami. Sama juga suami ada waktu ia berkait bukan izin isteri secara hak dia, tapi menghormati dia. Menghormati dia.
Lalu Nabi SAW sebagai menghormati isteri, izinkan aku beribadat pada Tuhanku. Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya senang apa yang tuan senang, saya suka. Maka Nabi SAW mula mengambil wuduk dan Nabi solat dengan linangan air mata. Nabi SAW tangisannya boleh dapat didengar. Orang yang duduk tepi, duduk belakang boleh dengar tangisan Rasulullah. Gelora dalam dada dia. Maka Rasulullah menangis dan menangis sampailah dekat subuh. Bila pun beri isyarat bahawa subuh sudah pun sampai. Lalu Aisyah tanya, Rasulullah, apa sebab tuan buat ibadat macam ni? Dengan nangisnya bersungguh, dengan sepanjang malam. Tuan-tuan kita biasa sepanjang malam jaga, buatlah kerja-kerja nafsu kita. Tetapi sepanjang malam untuk ibadat agak sukar. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan ini. Semoga Allah beri kita kemuliaan tadi, menghidupkan malam. Maka kata Nabi SAW dengan kata-kata yang masyhur, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maksud afala di sini tuan-tuan, bukankah aku patut menjadi hamba yang bersyukur? Tentang hari ni kalau kita kata, ya Allah, doa saya tak mustajab Ustaz, saya minta itu, minta ni, rasa putus asa. Kita katakan, bukankah sepatutnya kamu menjadi hamba yang bersyukur? Daripada kamu melihat apa yang kamu minta belum dapat, dengan apa yang kamu sudah dapat, yang kamu tak minta pun. Tak minta. Kita umpama seorang yang depan kita diangkat ikan bakar, ikan goreng, ayam goreng, dengan nasi, dengan sup. Tapi kita masih sedih, kenapa? Saya tunggu sambal belacang ni Ustaz. Tunggu budu. Ni yang banyak saya pun tak nampak. Duk tengok budu. Kalau bagi budu saja orang tahu, makan budu je. Ni segala lauk pauk melimpah-limpah, dia tetap termenungkan apa? Tunggu sambal belacang, tunggu budu. Umpama begitulah kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, Ustaz saya doa dengan Allah biar naik pangkat, tak dapat gini. Atau pindah balik negeri. Saya cikgu, saya nak baliklah semula ke Pahang, mengajar kat Johor. Doa tak apa Ustaz, doalah Ustaz. Ustaz kan doa mustajab. Ayat dia mustajab. Doalah biar saya boleh balik Pahang. Yang tu dia pening sebab tak dapat balik Pahang. Tapi nikmat yang banyak, dia lupa untuk bersyukur pada Allah. Anak-anak dia belajar bagus kat sini. Dia pun ada sahabat-sahabat yang baik di sini. Dia pun dapat dengar kuliah. Dia pun dapat dengar nasihat-nasihat yang baik. Tapi dia duduk menangis apa yang dia tak dapat. Lalu dia kata, Tuhan tak mustajab doa aku. Maka lihat betapa kita tidak beradab dengan Allah. Sebenarnya tuan-tuan, waktu mana kita berdoa untuk menghilangkan rasa sifat putus asa yang memang menjadi senjata syaitan untuk dicampurkan dalam diri kita. Setiap kali kita berdoa, kita nak sesuatu, kita mesti tengok nikmat yang kita dah ada. Sehingga kita kata, kalau tak bagi pun tak apa, ya Allah dah banyak aku dapat. Namun kerana engkau menyuruh aku berdoa. Tak dapat pun tak banyak. Dan ni kita dapat kemudahan-kemudahan. Anak-anak, isteri, kawan-kawan, pengajian kita. Maka itu hakikat syukur. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kerana juga diturunkan kepadaku ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sebab itu kata Nabi SAW, celakalah orang yang bila membaca ayat ini dia tak fikir apa-apa. Dia tidak tadabbur. Bila kita lihat ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 191, 92, 93, 94. Bila Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda nikmat Allah. Tanda-tanda sifat pemurah Allah, sifat penyayang Allah. Tuan-tuan, kita lihat dengan oksigen yang percuma. Nikmat kita berada di bawah bumbung langit, di atas hamparan bumi yang indah ini. Nikmatnya tuan-tuan, malam dan siang silih berganti. Kita dapat rehat, kita dapat cari rezeki. Kita dapat bersama keluarga, kita dapat bersenda gurau dan kita dapat bersahabat. Kesemua alam cipta Allah ini terkandung padanya 1,001 nikmat yang banyak. Bukan 1,001, 1,001 nikmat yang macam-macam.
dengan kejadian langit dan bumi, perubahan iklim dan cuaca, semuanya nikmat untuk kita. Nikmat kepada nikmat yang kita ada. Jadi bila kita bayangkan, ya Allah, lemah lidah ini untuk mengungkapkan syukur. Sebab itu ulama menyatakan siapa yang benar syukurnya, maka keluh lidahnya untuk memuji. Dia begini tuan-tuan. Bila seorang tu datang, dia hantar sarapan kat kita. Kita cakap apa? Terima kasih banyak-banyaklah, ingat ke kita. Dia pun hantar tengah hari. Kita kata, ya Allah, tengah hari pula, terima kasih banyaklah. Dia pula hantar petang pula. Kita kata, Masya Allah, ada lagi. Yang tengah hari pun tak habis lagi ni. Dia hantar pula maghrib. Maghrib hantar lagi. Dia hantar pula tengah malam. Siapa pula? Ya, kita dah tak kerti nak cakap apa. Kalla lisanuh. Lidah kita dah keluh lah. Saya tak kerti nak cakap terima kasih. Bila kita dah keluh untuk menyebut terima kasih, maka itulah syukur kita pada Allah. Sebab itu Nabi Allah Daud AS, dia kata, ya Allah, nikmat ni banyak sangat. Aku tak tahu nak balas macam mana, ya Allah. Aku tak tahu nak menghargai macam mana. Lalu kata Allah pada Daud, bila kamu bersyukur, kamu sudah memberikan hak nikmat. Tuan-tuan, nikmat tu datang, mungkin berkat, mungkin tak berkat. Tetapi bila kita bersyukur, maka dia berkat. Apa maksud berkat? Bertambah. Nikmat tu datang zero, tanpa aksesori keberkatan. Yang ni boleh makan, yang ni boleh makan. Yang ni boleh minum, yang ni boleh minum. Tetapi bila seorang menerimanya dengan syukur, automatik benda tu berkat. Sebab itu doa makan kita, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah kami apa yang Engkau rezekikan. Lalu doa itu sebagai satu tanda syukur untuk mendapat keberkatannya. Para ulama ketika mana membahaskan apa itu syukur. Syukur itu kita mengaku semua ini datang dari Allah. Semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu kalau Allah Taala nak ambil, maka lemahlah kita. Jadi kalau selagi mana kita rasa ini usaha tulang pak kerak kita, ini kerana kebijaksanaan kita, kita belum bersyukur pada Allah. Sehingga kita rasa ini semua kurnia Allah. Allah beri jodoh, Allah beri zuriat, Allah beri rezeki, Allah bagi sahabat-sahabat yang baik, Allah beri kita guru-guru yang mursyid. Semua ini satu nikmat Allah. Maka syukur. Kita tak nampak kerana usaha kita, kita tak nampak kerana ikhtiar kita. Ini semua anugerah Allah secara mutlak. Dan kita juga bila baca Quran, antara sifat Allah ialah Asy-Syakur. Apa maksud Allah juga bersyukur? Nisbah kita kalau bersyukur, yakni kita mengakui nikmat datang dari Allah. Tapi Allah pula bila sebut bersyukur Allah, Inna Allah syakirun alim. Allah itu amat bersyukur, amat mengetahui. Dan antara sifat Allah, nama-nama Allah, Asy-Syakur, yang bersyukur, yang berterima kasih. Makna bagi Allah Ta'ala, bagi syukur ialah Allah memberikan lagi banyak anugerah, pahala, ganjaran, keberkatan. Syukur kita mengiktiraf. Syukur Allah pada kita ialah menambah nikmat. Maka tuan-tuan sekalian, lihat bila bertemu dua syukur, antara syukur kita pada Allah dan syukur Allah pada kita. Syukur kita pada Allah mengharap untuk dapat kebaikan banyak. Syukur Allah pada kita satu rahmat untuk diberikan anugerah-anugerah yang banyak. Dan kita lihat bila kita sebut Allah Ta'ala itu Asy-Syakur, maknanya Allah Ta'ala sentiasa memberikan pada hambanya, menilaikan kebaikan-kebaikan hambanya, dan memberikan rahmat kepada hambanya. Selagi mana hambanya mampu berkata syukur pada Allah. Dan syukur ini tuan-tuan terbahagi pada tiga. Pertama, lidah, dengan menyebut Alhamdulillah. Dengan berkata hadza min fadlillah, ini semua dari Allah. Yang kedua, dengan hati, dengan meyakini bahawa ini semua datang dari Allah. Yang ketiga ialah dengan cara anggota badan, dengan melaksanakan perintah Allah. Bila kita sembahyang, itu tanda syukur. Bila kita berpuasa, itu tanda syukur. Bila kita baca Quran, itu tanda syukur. Bila kita bersedekah, itu tanda syukur. Bila kita melakukan haji, umrah, itu tanda syukur pada Allah. Pendek kata, apa pun perbuatan yang berupa taat, itu syukur dengan anggota badan kita. Sebab itu setiap anggota badan kita sentiasa berwasiat antara satu sama lain. Tunaikan hak syukur kamu pada Allah. Maka tangan ni biar dia ibadat dia.
Kepala ni biar ada ibadatnya. Mulut ni biar ada ibadat dia. Setiap anggota badan kita ada ibadatnya. Dan yang paling sempurna kata Nabi SAW, ialah 2 rakaat solat duha. Kita dah memberi syukur pada seluruh anggota badan kita pada Allah. Sebab itu tuan-tuan jangan tinggal solat duha bukan nak cari duit. Bukan nak cari pangkat dan kedudukan, tapi kita nak bersyukur pada Allah. Syukurlah hari ni, Masya Allah, daripada pagi tadi kita bangun sahur, bagi orang puasa 10 Muharram. Daripada pagi tadi kita bangun dengan cergas, sihat. Hari ini kita ceria, kita tenang, maka syukurlah pada Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat dari secara darjat, orang-orang awam syukurnya dengan mulut. Ini orang awam. Atau orang fasik sekalipun, dia dapat bawa syukur pada Allah, syukur. Bagus. Mukadimah yang baik. Bagi kaum pencinta, yakni orang yang mencinta Allah, maka dia dengan taat pada Allah. Tapi orang arifin, ini ahli makrifat, syukur mereka ialah bagaimana mereka istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Sihat, sakit, tak beralasan. Kalau golongan lain ada alasan. Kalau nak tengok orang-orang yang benar-benar arif billah, dia tidak punya alasan dengan Tuhan. Maknanya tuan-tuan, dalam buat kebaikan tak ada istilah alasan tu, alasan ni. Kan tu saya selalu tekankan benda ni. Bila mana kita buat baik, bila mana dipanggil buat baik, cuba jangan beri alasan. Cari ikhtiar, cari jalan. Sebab benda tu keuntungan untuk kita. Jangan beri alasan, tak boleh bangun qiyam sebab penat. Atasi penat tu. Saya tak boleh sedekah sebab duit tak banyak. Atasi sebab tu. Saya tak boleh solat duha sebab sibuk sangat. Atasi sebab itu. Saya tak boleh belajar sebab jadual saya tak sama dengan jadual ustaz. Sebab masa ustaz kuliah saya kena pergi kerja. Masa ustaz kuliah saya baru balik kerja. Penat. Sampai sudah ustaz kena tunggu saya pencing. Lepas pencing dia ada jadual dengan cucu dia pula. Ustaz tulang ustaz kuliah, cucu balik, kena tengok cucu. Sampai ke dalam kubur yang lahap, dia terus beri alasan. Tuan-tuan, kita orang beriman, tanda benar-benar kita bersyukur pada Allah, maka cuba tangani alasan yang boleh menghalang kita untuk mentaati Allah dalam apa juga keadaan. Baik halangan keuangan, halangan masa, halangan tubuh badan, sakit demam, halangan orang-orang dekat dengan kita. Ustaz, saya nak pergi tapi isteri saya ajak cari langsir. Saya nak pergi kuliah ustaz tapi bini ajak cari langsir. Pada isteri ajak cari langsir, petang esok dia beri alasan hari ni. Saya nak pergi ustaz tapi mak saya datang kat rumah. Padahal mak dia baru kat highway. Tak sampai lagi. Bila balik mak dia cancel. Mak tak datang, esok baru datang. Tuan-tuan, selalu berlaku begitu. Sebab itu dalam ketaatan kita pada Allah, janganlah beralasan, ruginya kita. Belajar menangani alasan, bersungguh-sungguh melakukannya sehingga Allah beri kita kelapangan, ketenangan, jalan keluar. Maka ini mukadimah pada syukur. Semoga tuan-tuan sekalian kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.